Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irwan Muhibin di sini bersama-sama dengan anda dalam Aki Show episod yang ke-16 dalam musim yang kedua. Alhamdulillah. So, apa khabar semua? Mudah-mudahan semua dalam apa rahmat Allah sentiasa insya-Allah. Semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera, keadaan dalam usaha yang keras untuk memartabatkan gaya hidup positif insyaAllah. Dan kami semua di Agi Show mendoakan anda selalu dalam kebaikan insyaAllah. So insyaAllah hari ini episod yang ke-16 kita akan terus berkongsi informasi-informasi, fakta-fakta yang penting untuk kita semua ambil maklum dan terapkan dalam hidup kita lah insyaAllah. Lebih-lebih lagi daripada Abang Yus dan Hanif, segmen mereka masing-masing hari ni, macam Hanif dia nak kongsikan tentang nak give up ataupun nak double down. Double down ni maksudnya nak teruskan, kan, nak terus mendalami benda tu, terus memasakkan diri dalam apa yang kita perlu buat untuk mencapai objektif kita, kan. So insyaAllah itu Hanif akan kongsikan, dan Abang Yus pula beliau akan cuba menjawab soalan-soalan lazim tentang apa itu, sekitar seputar ketogenic lifestyle insyaAllah. So Abang Yus akan kongsikan. Dan kepada anda semua yang sudah pun live bersama-sama kami, terima kasih, terus setia. Dan kalau boleh sharekan kepada kawan-kawan dan juga family yang lain insyaAllah, supaya mereka pun boleh mendapat manfaat dari perkongsian kita, dari kebersamaan kita pada hari yang bahagia, yang penuh berkat ni insyaAllah. Okay? Alright, so insyaAllah Aki Show episod yang ke-16 musim yang kedua, kita mulakan dengan segmen Hanif. Bismillah. Assalamualaikum, hai, selamat pagi, salam sejahtera. Kembali lagi dalam rancangan Aki Show. Hari ini 21 November, kita bersiaran pada hari Ahad pula, pada waktu pagi, 11 pagi. Alhamdulillah kita tukar lagi, kita masih lagi mencuba-cuba untuk kita dapat sajikan kepada anda semua dalam segmen Aki Show. Kali ini kita bawakan kepada hari Ahad. Mungkin hari Ahad adalah hari yang cukup santai sekali untuk semua, untuk berehat, seisi keluarga. Mungkin ada yang tengah membelik-belik handphone, terscroll sana, terscroll sini, sambil-sambil tengok result-result yang ada semalam kepada orang Melaka. So mereka baru saja memilih kepimpinan baru dalam pentadbiran negeri mereka. Jadi tahniah kepada yang bertanding tu, yang menang tu, Alhamdulillah tahniah diucapkan. Kepada yang tak menang tu, mesti perjuangan untuk membela rakyat tu perlulah diteruskan. Jangan kita hanya muncul waktu nak mengundi je. Yang pasti setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita lakukan adalah untuk orang yang ada di sekeliling kita. Begitu juga dengan diri kita. Semua pada hari ini kita perlu stay positif, stay fokus dengan apa yang kita buat. Teruskan everything yang positif kita lakukan setiap hari. So thank you kepada semua tim-tim production di balik tabir Aki Show yang sentiasa memberikan saya semangat, memberikan saya motivasi untuk saya terus memberi sesuatu di dalam segmen Aki Show. So never give up. So dalam hari ini, topik hari ini very special. Topik yang sangat ringkas, sangat-sangat terkait dengan kita semua, iaitu kita nak give up atau kita nak teruskan. Jadi terkait dengan semua orang. Apa-apa yang kita buat dalam dunia ni, mesti kita ada rasa kita nak stop. Kita tak nak dah lakukan benda-benda macam ni. Kita dah frust, kita dah buat everything tapi semua tak menjadi. Itu perkara biasa, perkara lumrah biasa yang dihadapi oleh semua manusia. Bila kita menghadapi sesuatu masalah, menghadapi sesuatu ujian, mesti terdetik dalam diri kita untuk ada perasaan, sekelumit perasaan untuk kita berasa give up. Untuk kita dah tak nak buat lagi, kita dah rasa sangat-sangat frust dengan apa yang kita buat. So hari ini
So hari ini saya nak sharekan kepada anda semua apa yang perlu kita lakukan. Kita nak teruskan ataupun kita stop sampai situ, kita nak give up. So dalam hidup kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan, sebagai seorang khalifah di muka bumi ni, pasti kita terima pelbagai ujian, pelbagai cabaran yang kita hadapi. Dalam kepada yang berniaga di luar sana, macam-macam ujian, macam-macam cabaran ya kita hadapi dalam tempoh setahun dua ni. Ada juga di sebalik ujian yang mereka hadapi itu terdapat beribu-ribu hikmah yang mungkin juga pada kita diturunkan dengan pelbagai ujian, tapi belum lagi kita ditunjukkan dengan hikmah-hikmah dia. Jadi kita kena bijaksana untuk mencari apalah hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita di sebalik ujian yang kita dapat ni. So dalam menjadi seorang manusia ni ada dua jenis manusia yang mungkin ada dalam diri saya sendiri ataupun diri tuan-tuan puan-puan semua. Sebagai seorang manusia ada dua jenis. Ada dua jenis mentaliti seorang manusia, iaitu orang yang pertama ni dia tak boleh ditekan. Dia tak boleh ditekan, dia tak boleh ditegur misalnya. Bila dia berada dalam situasi itu, bila berada dalam situasi tekanan itu, dia rasakan diri dia sangat lemah, dia rasakan dia tak nak buat dan dia akan give up. Dia nak give up pada waktu itu. So, orang jenis ini, orang yang tak boleh ditekan ini, memang kehidupan dia akan susah nak pergi lebih jauh. Bahkan dia akan rasa dia berada dalam keadaan yang selesa. Dia cukup selesa dengan apa yang ada sekarang. Misal kata dia bekerja sebagai sekian-sekian, dia rasa selesa dengan keadaan sekian-sekian. Bila mana dia beralih kepada kedudukan selesa itu kepada kedudukan yang lebih tak selesa, dia rasa tertekan. Dia rasa diri dia tak boleh nak urus, tak boleh nak handle lagi dengan tekanan itu. Jadi lebih baik aku duduk diam-diam. Lebih baik aku duduk diam-diam, aku duduk macam ni je keadaan aku sekarang dan itulah aku sampai bila-bila. So orang yang jenis ini adalah orang yang susah untuk membawa diri dia lebih ke depan, lebih mencipta pelbagai kejayaan-kejayaan lagi di masa depan yang mungkin kita akan dapat kejayaan itu, tapi sebabkan masalah itu tadi. Sebabkan kita tak boleh berada dalam situasi tekanan. Lagi satu, orang yang jenis ini adalah orang yang pantang ditegur. Pantang ditegur, bila mana ditegur, dia mula melenting. Melenting tahu kan? Melenting maksudnya dia tak boleh ditegur, dan bila ditegur dia akan rasa macam apa pula macam ni, siapa kau nak tegur aku, macam tu. Jadi kita perlu teliti balik apakah kita dalam kategori orang yang ini. Apakah kita selalu merasa selesa apa yang kita lakukan sekarang. Video start. Minta maaf sebab hari ni saya lupa nak bagi tahu yang saya sekarang berada di Merlimau, Melaka. Jadi harap maklum sebab line mungkin tidak begitu baik di sini. Jadi kepada anda saya harap maafkan saya jika terdapat kesukaran ketika proses live itu berlaku. So yang kedua orang yang jenis kedua, mentaliti orang yang jenis kedua, iaitu orang ini dia bebas untuk ditekan. Dia suka berada dalam keadaan tekanan. Bila mana dalam keadaan tekanan, situasi tekanan itu yang membuatkan diri dia lebih maju, lebih ke depan, lebih baik dan melakukan sesuatu itu dengan secara paksa rela. Walaupun cara itu macam cara yang keras kan. Bila kita paksa dan kita ditekan supaya melakukan perkara itu, tapi dalam masa yang sama benda itu jalan. Apa yang ditekan itu dan kita buat waktu itu. Jadi saya suka kalau saya berada dalam situasi itu dan saya dapati bila saya berada dalam situasi tekanan itu dan saya akan make sure benda tu akan jadi. Benda tu memang akan jadi by hook or by crook. Benda tu akan saya dapatkan juga. That's why kita kena sentiasa keluar daripada zon selesa. Zon yang dalam tekanan dari tu kan. Bila kita dah ditekan sana, ditekan sini, contohnya kalau kita sebagai seorang majikan kita ditekan oleh bos, kita ditekan oleh manager,
ditentukan oleh kawan sejawatan yang kita, klik kita. So dari situ bila ada tekanan dari pelbagai sudut itu, so dari situ kita dapat belajar banyak benda, kita dapat melakukan sesuatu on time, tepat pada waktunya. So macam mana anda semua, anda dapat tak apa yang saya kongsikan? Ada dua jenis golongan ini tadi. So kalau anda berada dalam golongan yang kedua itu tadi, so tahniah saya ucapkan. So semua orang akan menghadapi cabaran, semua orang akan menghadapi ujian, sebab setiap ujian, setiap cabaran itu pasti membuahkan hikmah di kemudian hari. So jangan give up dengan apa yang kita buat sekarang. So siapa ingat dengan pepatah Melayu yang mengatakan genggam bara api hingga menjadi arang. Ataupun kan, kalau kita ambil contoh mudah, kalau kita panaskan air, di dalam cerik yang ada bunyi whistle tu, jadi kita panas dekat atas dapur gas tu, so sampai waktu tertentu dia akan ada bunyi. So bunyi itu yang menandakan airnya sudah masak. So bila dah masak, itulah yang menyebabkan takat didih tu dah sampai. Bila takat didih dah sampai, bolehlah air itu dikatakan masak. Itulah diri kita kena berada pada tahap takat didih itu, supaya bila takat didih itu, itulah yang kita akan mencapai banyak perkara. InsyaAllah Allah tak akan uji makhluknya pada tahap kesabarannya. Jadi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan fikir runsing, kita jangan risau, kerana Allah akan uji pada tahap kemampuan hamba-Nya. So saya rasa sekian sampai situ sajalah saya punya perkongsian hari ini. InsyaAllah serba ringkas dan serba padat untuk dikongsikan kepada semua. Moga-moga kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang sedikit saya sampaikan. InsyaAllah. So sehingga bertemu lagi, jangan ke mana-mana. Dalam Akisho sekejap lagi banyak lagi Q&A session akan berlaku lepas ini bersama Abang Yusula. Okay, so stay tune, jangan ke mana-mana bersama Akisho episod 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam segmen Gaya Hidup Sihat Akisho episod ke-16 minggu ni ya, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Adik atas perkongsian tadi. Remote je dari Melaka. Balik kampung mengundi lah tu agaknya. Apa khabar anda semua? Harap-harapnya anda sihat. Hope your week has been a productive week. Banyak yang anda telah capai ya, dari segi objektif dan goal anda sendiri dalam kerjaya anda, goal personal anda, goal kesihatan anda, dan juga goal ibadah anda, insyaAllah. Okey, minggu ni tak ada topik khusus yang saya nak bercerita, tapi saya ingin menjawab beberapa soalan lazim berkenaan dengan ketogenic lifestyle. Sebelum ini banyak duk cerita pasal pemakanan sihat, diet yang sihat. Season pertama saya banyak bercerita pasal keto dan season ini kita luaskan lagi skop. Tapi saya ingat nak mengambil kesempatan pada hari ini untuk menjawab beberapa soalan lazim berkenaan dengan ketogenic lifestyle, especially kalau anda nak tahu apa itu keto, macam mana keto ini dilakukan dan sebagainya. If you're interested, saya ingin buka sesi ini pada anda yang ingin bertanya soalan. Tim kita nanti akan sampaikan soalan pada saya dan insyaAllah saya akan cuba jawab soalan-soalan anda. Kita ada masa lebih kurang dalam
10-12 minit ya. Saya akan cuba menjawab sebanyak soalan yang boleh. Jika ada soalan yang tak dapat dijawab pada minggu ini, insyaAllah kita akan compile soalan dan kita akan jawab pada minggu depan. Alright, insyaAllah ataupun episod yang akan datang ya. Okey, insyaAllah kita akan tengok soalan-soalan yang ada pada hari ini. Okey, mungkin soalan pertama adalah berkenaan dengan apa itu keto sebenarnya. Itu soalan yang paling ringkas. Kalau orang nak tanya keto tu apa? Keto tu sebenarnya short form ya, short form pada ketogenic ya. Ketogenic ni adalah jenis cara pemakanan ya. Cara pemakanan di mana kita makan sangat-sangat kurang makan karbohidrat berbanding dengan nutrien lain. Okey. Tujuannya adalah bila kita kurang makan karbohidrat ini, badan kita akan mula mengeluarkan sejenis dipanggil ketones ya. Ketones ini adalah byproduct ataupun hasil daripada proses pembakaran lemak dalam badan kita. So ketones ini adalah sumber tenaga juga selain daripada glukos ya. Badan kita memang banyak menggunakan glukos sebagai tenaga. Tapi bila kita mengamalkan diet secara keto ini, kita sangat kurang ya mengambil karbohidrat, jadi badan kita switch untuk membakar lemak untuk mendapatkan tenaga. So hasil pembakaran lemak ini dinamakan ketones ya. So ketones ini juga adalah short form kepada keto itu. Lagi satu, bila badan kita telah mengeluarkan banyak ketones ya untuk tenaga, badan kita dipanggil berada di dalam keadaan ketosis. Ketosis ini adalah tahap metabolik badan ya, kita punya metabolic state. Maknanya proses pembakaran dalam badan kita untuk mendapatkan lemak ini dan mendapatkan tenaga ini adalah daripada lemak menghasilkan ketones, dan ketones ini adalah yang digunakan sebagai tenaga. So bila panggil keto tu short form lah untuk ketones, ketosis dan juga ketogenik. Okey. Soalan kedua, apa soalan seterusnya? Kita tunggu prompt soalan. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, buat keto kena makan banyak lemak ke? Okey, ini soalan favorite juga. Sebenarnya the key to a successful ketogenic lifestyle ini bukanlah kena makan banyak lemak. Sebenarnya kena kurangkan karbohidrat. Okey, sebab objektif untuk keto ini adalah supaya badan kita switch untuk membakar lemak sebagai sumber tenaga ya. Dan bukan lagi membakar glukos. So sebenarnya untuk mendapat tahap ketosis ini atau badan berada dalam metabolic state yang kita panggil ketosis ini, kita kena kurangkan karbohidrat. Jadi lemak tu sebenarnya kalau ikut komposisi memanglah macam banyak, tapi yang paling penting makan banyak lemak tu tak menjadikan badan kita dalam ketosis. Kena kurangkan karbohidrat baru menjadikan badan kita dalam ketosis. Selain daripada itu ada komposisi pemakanan yang disarankan melalui ketogenic lifestyle ini. Okey. Soalan seterusnya, apa itu makros? Okey, kalau anda banyak berborak dengan orang-orang yang mengamalkan keto ataupun diet yang secara low carb ini, diorang kalau tengok makanan tu memang diorang nak tanya berapa makros, diorang nak tahu makros makanan itu. Sebenarnya bila perkataan makros ini digunakan, ini refer kepada makronutrien ya. Dalam makanan kita ada 3 jenis makronutrien dan kita pernah bincangkan secara detail ya makronutrien ini dalam episod-episod yang lepas. Makronutrien ini adalah lemak, fat, good fats specifically, protein dan juga karbohidrat. Alright, so ini adalah 3 makronutrien utama. Jadi bila orang pengamal low carb diet dan juga ketogenic lifestyle ni, bila dia tanya
macros tu berapa, maknanya dia dah tahu kandungan good fats tu berapa, kandungan protein tu berapa, dan kandungan karbohidrat tu berapa. Okay. Now dalam ketogenic lifestyle ini, apa yang disarankan, komposisi yang disarankan adalah daripada makanan itu 75% mengandungi good fats, 20% adalah protein dan 5% adalah karbohidrat ya. So maknanya 5% itu sangat-sangat rendah. Kalau kita translatekan pada gram pula, pengambilan karbohidrat ini kalau ikut very strict keto, sepatutnya tak lebih daripada 20 gram sehari. Ya. So kena limitkan, kurangkan daripada 20 gram sehari. Tapi kalau pengamal low carb diet dia boleh tinggi sikit. Selalunya mereka limit daripada 100 hingga 150 gram karbohidrat sehari. Jadi anda kena tengok daripada pemakanan anda kena kira sikitlah pemakanan anda seharian itu untuk pastikan berapa gram karbohidrat yang diambil, berapa gram protein dan berapa gram lemak yang harus anda ambil. Okey, kalau saya selalunya kita tengok terbalik walaupun kalau kita sebut macros tadi adalah 75% fat, 20 gram protein and 5% karbohidrat, tapi bila kita kira kita tengok karbohidrat dulu. Sebab karbohidrat ini yang penting untuk kita kena kurangkan. Jadi kita tengok kandungannya tak lebih daripada 20 gram ya. Kemudian protein pula. Protein ini badan kita memerlukan lebih kurang 0.8 gram untuk setiap 1 kilogram berat badan kita. Jadi contohnya kalau berat anda 60 kilogram, anda memerlukan 48 gram protein sehari ya. So tadi 20 gram karbohidrat kan, tak lebih 20 gram, 48 gram protein, dan seterusnya yang selebihnya baru kita tengok karbohidrat, baru kita tengok lemak, So lemak ini adalah untuk mencukupkan kalori pemakanan anda untuk pada hari itu. So contohnya jika anda makan 2000 kalori sehari, 1500 kalori mesti datang daripada good fats ya, 400 kalori datang daripada protein dan hanya 100 kalori datang daripada karbohidrat. Okey. Soalan seterusnya. Okey, kenapa tak boleh makan banyak protein bila buat keto? Okey. Sebenarnya bukanlah tak boleh makan banyak protein. Okey, badan kita protein ini dia ada beberapa line of thinking sebenarnya. Line of thinking yang pertama adalah bila banyak karbohidrat dalam badan, bila banyak glukos, kita tak akan achieve ketosis ya. Line of thinking yang kedua adalah badan kita boleh proses glukos daripada protein. Itu betul. Maknanya badan kita boleh convert ya certain amino acids daripada protein itu untuk menjadikan glukos apabila badan kita memerlukan. Jadi kalau kita kurang makan karbohidrat pun, badan kita masih boleh menjana glukos iaitu daripada protein amino acids ini. Dan line of thinking ketiga, jadi kalau makan banyak protein will kick you out of ketosis. Ini not necessarily true sebab tak semestinya semua protein yang kita makan itu akan dikonvertkan menjadi glukos. Sebab badan kita hanya akan convert glukos setakat yang perlu. Dia is a demand driven process. Maksudnya kalau badan perlu glukos tapi tak ada kandungan glukos daripada karbohidrat, badan kita boleh buat glukos daripada protein. Itu adalah prinsipnya. Jadi sebab itu dalam cara pemakanan keto, kita letak protein itu sebagai moderate. Tapi bergantung juga pada aktiviti anda. Contohnya jika anda seorang atlet ataupun anda seorang yang bina badan ya, so anda mungkin memerlukan lebih protein. Jadi boleh makan protein itu kerana protein itu akan digunakan untuk membina otot-otot. Okey. Soalan seterusnya. Net carbs tu apa? Okey. Ini juga adalah satu terma terlinggo yang selalunya digunakan oleh orang pengamal ketogenic lifestyle dan juga pengamal low carb diet. Dia tanya net carbs tu berapa? Net carbs ini maksudnya total carbs kita minus out fiber. Okey, pada anda yang tak tahu, fiber ataupun serat ini adalah sebenarnya karbohidrat juga. Tapi selalunya kita tak kira kandungan serat ini dalam
total carbohydrate tu selalunya include lah serat ni. Tapi because serat ini tidak diproses dalam badan kita untuk dijadikan tenaga ataupun lemak ya, serat ini banyaknya akan dikeluarkan balik daripada badan kita. Jadi sebab itu kita hanya nak tengok net carbs, maknanya total carbs tolak fiber, apa itu net carbs yang ada. Jadi kalau calculation yang tadi ikut macros yang keto tadi, maknanya net carbs itu tidak boleh melebihi daripada 2 kg sehari. Jadi kalau anda tengok kandungan makanan misalnya, kalau fiber tu anda boleh minus out. So hanya boleh ambil net carbs sahaja. Okey, soalan seterusnya. Apa pasal rasa lesu buat keto? Okey, sebenarnya bila anda mula-mula buat keto ni, okey, selalunya akan ada rasa lesu sikit. Ini ada terma juga dipanggil keto flu. Okay, kadang-kadang different people will have different effects ya. Setengah orang akan sakit kepala, setengah orang akan rasa loya-loya dan pening, setengah orang memang rasa lemah atau rasa mengantuk, rasa tak bermaya. Ini semua adalah tindak balas badan ya, sebab kita dah biasa burn sugar, kita dah biasa banyak makan karbohidrat. Jadi bila sampai stage yang kita kurang makan karbohidrat ini, akan ada tindak balas badan lah, badan retaliate sikit. Dari itu yang kita akan rasa macam lesu, pening, loya dan sebagainya. Tapi selalunya simptom-simptom ini akan hanya berlaku selama beberapa hari, paling lama pun seminggu. Dan remedy dia senang je, cara yang mudah je, senang je. Anda kena banyakkan minum air dan anda kena pastikan kandungan mineral dan electrolytes anda adalah cukup. Jadi kalau rasa lesu tu mungkin boleh campurkan garam sikit dalam air anda supaya electrolytes anda tu akan di-replenish balik. Sebab bila anda kurang karbohidrat, secara tak langsung anda akan kekurangan air. Jadi bila kekurangan air, garam dalam badan juga akan kekurangan juga ya. So kalau anda ada keto flu tu jangan risau, dia hanya akan berlaku beberapa hari lepas. At the most pun 1 week. After 1 week, you should be fine. Okay, soalan seterusnya. Kenapa tak boleh makan buah? Buah kan banyak zat. Okay, satu benda yang penting untuk kita tahu, memang buah banyak kandungan vitamin ya, dan sangat penting. Tapi buah juga banyak mengandungi fruktos. Fruktos ni adalah sejenis gula juga. Dan ingat objektif kita untuk buat keto ini untuk kurangkan karbohidrat ya, termasuklah fruktos ya. So fruktos ini sebab tu dalam ketogenic way of eating kita sangat kurang makan buah, sebab vitamin daripada buah ni kita boleh dapat daripada sumber-sumber lain, sayur-sayuran misalnya. Sebab tu digalakkan lebih banyak makan sayur. Okey. Untuk mendapatkan vitamins yang kita tak dapat daripada makan buah tadi. Okey, jadi buah ni kena kurangkan hanya semata-mata kerana kandungan fruktos yang tinggi ya. Terutama sekali kalau anda suka fruit juice. Sebab fruit juice itu hanya mengandungi fruktos. Banyak dah vitamins yang dah tak ada dalam proses mengeluarkan jus buah itu. Ada juga buah yang boleh dimakan. Ini adalah buah-buah yang kandungan fruktosnya sangat rendah. Contohnya avocado. Avocado adalah buah yang sangat tinggi good fats dan sangat kurang kandungan fruktosnya. So ini dibenarkan dimakan dalam ketogenic lifestyle. Okay? Buah-buahan lain adalah seperti berries ya, strawberries, blueberries. Ini boleh makan dalam kadar yang kadang-kadang kalau rasa nak makan tu boleh makan ya, sebab kandungan fruktosnya sangat rendah. So ini antara a few questions yang sempat kita jawab pada minggu ini. InsyaAllah di episod akan datang kita akan jawab lagi soalan-soalan lain. Kalau anda ada soalan, sila letakkan soalan di dalam ruangan komen. Kita akan compile those questions dan kita akan jawab dalam episod Aki Show yang akan datang, insyaAllah. Jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Yes, Alhamdulillah.
Thank you Abayus. Thank you Hanif. Masya Allah. Mudah-mudahan kita terus dapat istiqamah dalam menyampaikan kita punya mesej-mesej yang positif, mesej-mesej jaya, mesej-mesej sihat ni insya-Allah. Kan memang kita tak boleh elak daripada cabaran tu. Dan kita semua perlu dalam kita nak, dalam perjalanan hidup kita ni banyak benda yang kita nak lakukan kan. Saya pernah jumpa dengan seorang ulama ni, saya consider ulama lah, ada Hakim Archuleta. Boleh cuba Google dia, Hakim Archuleta. Saya jumpa dengan dia 2 minit aja. Tapi dalam masa 2 minit tu dia sampaikan satu idea, satu fikiran yang sangat-sangat bermakna dan sangat bermanfaat untuk saya. Dia kata dulu waktu Islam waktu kita umat orang, insan, kita semualah kefahaman kita tentang apa yang Allah sampaikan tu dalam Islam tu tinggi, kita semua boleh melakukan banyak benda. Semua orang ada masa untuk menulis puisi, semua orang ada masa untuk mengeksplor bakat-bakat yang ada dalam diri. Tapi apa yang jadi sekarang? Kita seolah-olah tak ada masa, seolah-olah berkat masa tu dah hilang kan. Waktu jam dalam sehari tetap sama daripada dulu, betul tak? Itu yang semua yang kita perlu fikirkan. InsyaAllah Akisho mahu jadi sebahagian daripada solusi lah untuk kita semua. Untuk kita semua boleh terus memartabatkan gaya hidup positif, gaya hidup jaya dan gaya hidup sihat dalam hidup kita insyaAllah. Alright, that's it from us, Akisho episode yang ke-16. See you next week, okay? InsyaAllah. Bye.